Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat hari Rabu kepada semua rakan serta follower FB Soleha Mat Taha. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Sihat? Soleha doakan agar semuanya dalam keadaan baik-baik sahaja, sentiasa sehat walafiat, sentiasa ceria, sentiasa bahagia bersama keluarga, sentiasa dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala segala urusan yang kita lakukan hari ini dan hari-hari seterusnya, insya-Allah. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu di wall FB Soleha Mat Taha. Hari yang ke-298, alhamdulillah. Tajuk hari ini adalah berkaitan dengan rezeki dan duit. Adakah anda faham bagaimana dan siapakah yang memberi rezeki dan duit itu? Okey, boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan laju-laju supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu di wall Soleha hari ini, insya-Allah. Okey, tapi sebelum tu mari kita sama-sama mulakan sharing ilmu kita dengan selawat dan juga sedikit doa, insya-Allah. Semoga Allah memberkati majlis taman-taman syurga kita di dunia ini. Okey, jom sama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Okay, thank you yang sudi share dan temankan Soleha live pada petang ini. Okay, tajuk live Soleha hari ini, tajuk yang ke-398 adalah duit itu cuma alat. Adakah kita hidup dekat dunia ni kita menjadi seorang yang hamba duit? Adakah kita terlampau taksub dan mengejar duit semata-mata sehingga mengabaikan akhirat kita? So, petang ni Soleha akan share sebagaimana Soleha nak perjelaskan dan perbetulkan mindset kita sebagai manusia yang selalu buat silap, yang selalu mudah lupa. So, kita refresh dan remind kembali muhasabah diri kita. Dan ingatlah bahawa duit tu cumalah alat. Dan Allah sendiri yang memberikan kita rezeki, dan duit ni adalah alat untuk kita memperoleh rezeki. So, kalau kita nak rezeki yang berkat, jangan kita jadi hamba duit. Jangan kita terlampau menganggap duit tu adalah segala-galanya. Tetapi kita manfaatkan duit itu yang Allah berikan rezeki kepada kita. Ia hanyalah alat dan juga penghubung cara bagaimana kita nak mencapai redha Allah. Kita kena perbetulkan mindset kita. Sebab ramai orang pada hari ini menjadi hamba duit sehingga mengabaikan Allah, sehingga tak kenal halal dan haram, sehingga tak tahu bezakan antara mana yang hak dan yang batil. Ada yang makan harta anak yatim, ada yang melakukan rasuah, penyeludupan. So, macam-macam lagi kegiatan yang tak bermoral sebab dia menganggap duit tu adalah segala-galanya. Tetapi tahulah kita sebenarnya duit ni adalah alat. Duit ni adalah cara bagaimana Allah berikan kita rezeki. Macam mana kita nak beli makanan, macam mana kita nak beli pakaian, macam mana kita nak bayar yuran itu ini, macam mana kita nak invest ilmu, macam mana kita nak sambung pelajaran anak-anak persekolahan. So, inilah, duit ni cumalah alat. Alat bagaimana kita nak dapatkan sesuatu rezeki. Contohnya, kalau kita teringin nak makan sesuatu makanan yang sedap-sedap, so kita kenalah ada duit. Kena ada duit, cari sumber rezeki yang halal, bekerja, join business online. So, di situlah Allah berikan kita rezeki, dan duit hasil daripada rezeki yang kita dapat tu kita gunakan ke arah kebaikan.
kita beroleh daripada sumber yang barakah. Sebab apa yang kita makan ni nak jadi darah daging kita, nak bagi anak-anak kita makan, nak bagi suami kita makan, nak bagi isteri kita makan, nak bagi duit belanja dekat mak ayah kita di kampung, pastikan ia adalah daripada sumber yang halal dan barakah. Sebab kadang-kadang ramai orang yang terlepas pandang, dia cuma menganggap duit ni hanyalah material semata-mata, sehingga menjadi hamba duit, sehingga sanggup merompak, mencuri, rasuah, fitnah orang, semata-mata nak dapatkan duit yang sangat banyak, sanggup membuat sesuatu yang salah di sisi Islam. So hari ni Solha nak perjelaskan kepada anda semua mindset bahawa duit ni cuma alat. Contohlah, kalau kita, macam mana kita nak gunakan duit ni ke arah kebaikan? Bagaimana kita nak gunakan duit ni, kita nak tukar ke arah pahala, saham akhirat kita? So, kita pastikan duit yang kita perolehi sehari-harian tu, kita beroleh daripada sumber yang berkat, sumber yang halal, sumber yang diredai Allah, barulah kita boleh infakkan ke jalan Allah. Contohlah, kalau kita nak sedekah, kalau kita nak zakat, so kita perlukan duit kan? Kita perlukan duit untuk zakat. Kita perlukan sedekah. Kita nak buat sedekah, nak pahala sedekah tu, kita perlukan duit kan? Contoh kalau kita nak buat sedekah subuh, kita nak sedekah di masjid-masjid, nak sedekah di surau-surau, kan perlukan duit. Tetapi hendaklah kita ingat bahawa duit tu cuma alat. Bagaimana kalau kita gunakan duit tu ke arah kebaikan? Kebaikanlah kita dapat, pahalalah kita dapat, balasan syurgalah kita dapat. Tetapi kalau kita gunakan duit tu ke arah kejahatan, jahatlah, buruklah yang kita dapat. Hasil dia, impak dia, kesan dia adalah buruk terhadap kehidupan kita. Bagaimana kita nak kata ia adalah untuk mendapat capai redha Allah? So di sini kita kena ingat duit ni cuma alat. Alat untuk menghubungkan kita. Contoh kita nak dakwah. Contoh dalam FTR pun, kami kenakan harga sekian-sekian kepada pembaca-pembaca, ada bersebab. Sebab kita nak galakkan semua pembaca berusaha. Sebab orang lain boleh kumpul shilling berbotol-botol, boleh kumpul menabung semata-mata nak dapatkan ilmu akhirat ni. Dan kita yang paling penting adalah bila kita susah payah dapatkan sesuatu ilmu tu, kita akan lebih menghargai. Kita akan appreciate it sangat. Sebabnya kita tahu susah nak cari duit ni. Tetapi bila kita gunakan hasil daripada penat lelah kita, titik perlu kita cari rezeki setiap hari, and then kita invest untuk saham akhirat kita, kita invest untuk dakwah diri kita, kita invest untuk perbaiki diri kita, insya-Allah dia akan Allah gandakan di hari akhirat kelak. Hanya pelaburan buku yang kita teringin sangat-sangat nak ubah hidup kita back to Allah ni, Allah berikan kita pahala yang sangat banyak. Allah berikan kita kebahagiaan yang hakiki hingga hari akhirat kelak. Sebab tu kita punya pilihan. Kita nak guna duit ni ke arah kebaikan ke arah kejahilan? Kita nak guna duit ni ke arah kemaksiatan ke arah yang diredai oleh Allah? Duit ni kita gunakan untuk sedekah, kita gunakan untuk zakat, kita gunakan untuk membantu golongan yang susah, fakir miskin, ibu tunggal, orang yang susah gelandangan. Itulah niat kita. Niat kita nak cari duit banyak-banyak sebab kita nak tambah nilai dalam kehidupan orang lain. Kita nak bantu ringankan bebanan orang lain. Kita nak bawa mak ayah kita pergi umrah. Ini perlukan duit. Semua ni sebab tu saya kata duit ni cuma alat. Contohlah kita teringin nak buat amal jariah untuk mak ayah kita. Contoh mak ayah kita dah meninggal dunia, tetapi kita teringin nak niatkan umrah yang kita nak niatkan, umrah badal, kita nak niatkan kepada arwah mak ayah kita, boleh kita lakukan asalkan kita ada duit. So pahala tu akan dapat kepada arwah mak ayah kita. Sebab tu kita cari duit ni, kita kena betulkan niat. Aku cari duit hari ni kerana apa? Adakah sekadar nak berseronok-seronok, ataupun sekadar nak berjoli-joli, nak habiskan wang begitu sahaja tanpa hiraukan kesusahan orang lain? Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberi manfaat kepada orang lain. Di mana dia cari rezeki, dia cari duit yang lebih sebab dia nak bersedekah banyak-banyak, nak besarkan zakat dia, nak bantu orang susah, nak bantu orang lain untuk dapatkan ilmu yang berkat. Sebab tu dia cari duit dengan cara yang betul, yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
So kita kena betulkan mindset kita, duit tu cuma alat. Alat penghubung bagaimana kita nak beroleh rezeki yang berkat. Rezeki daripada Allah. Kita tahu Allah bagi kita rezeki, keluarga yang bahagia, ketenangan hati, nikmat iman, Islam dan ihsan dalam diri kita. Kita nak duit banyak-banyak sebab kita nak perbanyakkan tabung amal jariah kita. Kita nak sedekah banyak-banyak, kita nak bayar zakat banyak-banyak. Sebab tu duit ni cuma alat untuk menghubungkan kita. Sama ada kita nak perbaiki amal ibadah kita, kita nak improve. Setiap hari kita nekat dekat hati kita, ya Allah, aku nak improve bilangan zakatku. Nak perbanyakkan setiap hari bilangan sedekahku. Nak improve setiap hari. Sebab tu aku cari duit banyak. Sebab aku tahu, the more you give, the more you get. Lagi kita banyak memberi, lagi kita banyak sharing rezeki dengan orang, lagi Allah lipat kali gandakan rezeki dekat kita. Sebab tu kita ada duit yang banyak, jadilah dan pilihlah untuk menjadi jutawan yang bertakwa, jutawan yang beriman, jutawan yang dermawan. Supaya kita, hidup kita ni, kita boleh berkongsi manfaat dengan ramai orang. So, duit ni adalah asbab. Asbab bagaimana kita nak capai redha Allah. Contoh, dalam umur sebelum 40 kita nekat, ya Allah, tunaikan impian aku untuk aku mengerjakan umrah dan haji sebelum aku mencapai umur 40. Ya Allah, terima kasih sebab izinkan. So di sini kita nak capai redha Allah. Sebab dalam rukun Islam, menunaikan haji ni adalah wajib bagi yang berkemampuan. So sebab itulah kita kumpul duit banyak-banyak, kita nak dapat duit banyak-banyak, nak cari rezeki yang berkat. Sebab kita teringin sangat nak pergi tanah suci, kita teringin sangat nak buat ibadah haji. So kita pasang niat nak kumpul duit banyak-banyak, nak buat bisnes dengan sangat cemerlang. Sebabnya kita nak hantar diri kita ke tanah suci sana. Dan ada orang yang berimpian nak bina madrasah, nak bina sekolah agama, nak bantu golongan anak yatim. So, ini adalah impian. Bagaimana kita nak laksanakan impian tu, kita perlukan duit. Sebab duit ni cuma alat bagaimana kita nak capai redha Allah. Duit ni cuma alat bagaimana kita nak dakwah sungguh-sungguh. Kita nak dakwah luar biasa, kita nak bantu golongan orang lain dekat luar sana yang ada masalah sosial, yang ada banyak masalah, penuh dengan maksiat. Kita nak bawa mereka untuk kembali ke pangkal jalan, turn back to Allah. Yelah, dengan cara dakwah ni lah, dakwah buku FTR sebagai contoh. Di situlah pelaburan ilmu yang Allah janjikan. Barang siapa yang tak berkira-kira untuk upgrade ilmu, yang tak berkira-kira nak mempelajari ilmu akhirat, insya-Allah akan dipermudahkan jalan mujahadah. Dia jihad terhadap ilmu, jihad terhadap harta dan juga jihad terhadap diri kita sendiri, hawa nafsu kita. Kadang-kadang kita perempuan sukakan sesuatu yang cantik. Kadang-kadang kejap-kejap nak beli tudung yang cantik, kadang-kadang kejap-kejap nak beli baju yang cantik. Tetapi adakah anda sedar, segala barang-barang kita yang cantik yang banyak penuh dekat rumah kita ni, adakah kita gunakan? Kalau kita tak gunakan, kita sedekah. Sebab tu sebelum Soleha pindah hari tu, dah 1-2 almari Soleha sedekahkan. Soleha tanya, siapa nak tudung labuh? Soleha banyak tudung labuh yang tak pakai lagi, and then Soleha sedekahkan. 1 almari, 2 almari Soleha sedekahkan. Baju-baju yang Soleha dah tak nak pakai, Soleha sedekahkan dan Soleha offer. Siapa yang nak pakai tudung labuh tapi tak ada bajet, Soleha post dekat mereka. Ramai, banyak beratus helai. Sebab kita sedar, segala hak milik kita, barang yang kita ada, kalau sampai hari akhirat kita tak guna, semua benda tu akan dihisap. Pinggan mangkuk kita, baju-baju kita, peralatan rumah kita ni, segala apa sahaja, emas ke, peralatan, perabot, pinggan mangkuk yang antik-antik tu, kita rasa macam cantik kan? Tetapi kita tak gunakan pun, kita tak manfaatkan. Apalah salahnya kita sedekahkan, ataupun kita jual ke, ataupun kita berikan ke, hadiahkan ke kepada seseorang. InsyaAllah ada manfaat kepada orang lain. Diri kita mampu, kita tak guna barang tu, and then kita simpan je. So di hari akhirat nanti, semua barang-barang tu akan dihisap. Walaupun hanya sehelai, sekeping kain ke, sehelai kain ke, semua tu akan dihisap kalau kita tak guna. So kita kena cakna benda-benda macam ni. Sebab kadang-kadang kita tak sedar, kenapalah rezeki aku tersekat. Apa benda penyebabnya? Rupa-rupanya sebab kita ni suka membazir. Rupa-rupanya kita ni suka tak manfaatkan segala apa yang kita dah beli. Kalau kita tak guna, kita sedekahkan je lah, ataupun kita hadiahkan je lah kepada sesiapa.
macam handsome, macam pudar. Kadang-kadang orang tengok, mana Soleh beli, cantiknya. So bila dia tanya macam tu, kita dah tahu dia teringin. So kita cakap je lah, tak apalah, Soleh sedekah je lah. So banyak lah macam tu, Soleh sedekah je lah. Sebab kita tahu orang dia macam teringin nak berubah ke arah lebih baik, nak tutup aurat sempurna. Tetapi nak beli tudung sekarang, faham je lah harga tudung sekarang berapa kan. Lagi-lagi tudung yang bidang labuh-labuh memang agak mahal. Standard 30, 40, 50, 60, 100 pun ada. So kita tengok almari kita penuh sangat, barang tak guna. So kita sedekah je lah, niat, ya Allah, semoga tudung ni dapat membantu penerimanya nanti menutup aurat sempurna. So kita dapat pahala. Kita dapat pahala sedekah ni, dan kita dapat merealisasikan impian orang lain di mana dia berhajat sangat. Sebab tu orang yang tunaikan hajat orang lain, dia punya kebaikan barokah dia sangat luar biasa. Sebab tu rezeki dia mencurah-curah, rezeki dia luar biasa. Ramai orang sayang kat dia, ramai orang bagi hadiah dekat dia. Setiap hari, setiap bulan, sepanjang setahun sentiasa dapat hadiah. Sebab dia menjadi magnet rezeki, di mana rezeki sukakan orang yang sentiasa bersyukur. Rezeki sukakan orang yang sentiasa dekatkan diri dengan Allah, yang bertenang, yang selalu berusaha, yang selalu tersenyum manis. Sebabnya rezeki ni pandai pilih siapakah pemilik, siapakah tuan dia yang baru. So kalau kita nak rezeki hadir barokah dalam kehidupan kita, buat apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang Allah larang. So berbalik kepada topik Solehah hari ni, duit itu cuma alat. So kita pilihlah ke arah mana duit tu kita nak gunakan. Adakah kita nak gunakan ke arah kebaikan? Kebaikanlah yang kita dapat, pahala daripada Allah lah yang kita dapat. Contoh, kita nak banyak duit sebab kita nak bantu orang susah, kita nak bantu adik-adik, kita nak bantu family kita, kita nak tambah baik kehidupan family kita. Contohnya nak dirikan mak ayah rumah, nak belikan kereta ke. So whatsoever yang mana boleh membahagikan kehidupan orang lain dan boleh menambah manfaat dalam kehidupan mereka, just teruskan sahaja. Sebab duit ni takkan habis-habis kalau kita sentiasa bersedekah, kalau kita sentiasa memberi. Allah lipat kali gandakan. Sebabnya dalam rezeki kita ni bukan rezeki kita yang sebenar-benarnya, tetapi apa yang kita sedekahkan, apa yang kita berikan, apa yang kita sedekahkan, apa yang kita hulurkan lah, itulah pahala buat kita, saham buat kita, dan itulah kita punya bonus di hari akhirat kelak. Segala pahala-pahala tu akan datang berbondong-bondong dekat kita, insya-Allah. Okey, anda ada apa-apa soalan nak tanya? Jangan kita jadi hamba duit. Bila kita jadi hamba duit, so kita akan mengejar duit semata-mata sehingga kita lupa akhirat. So biarlah balance. Kita kejar akhirat, insya-Allah dunia akan datang bergolek kepada kita. Jangan kita buat kerja Allah. Jangan kita susah payah bertungkus lumus cari rezeki. Sebabnya rezeki tu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah je suruh kita jaga agama Allah. Allah je suruh kita buat apa yang Allah suruh, amar makruf nahi mungkar. So kita fokus je buat, insya-Allah. Jaga agama Allah, dakwah sungguh-sungguh, dakwah luar biasa, tiru semangat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan berjaya. Walau diuji, insya-Allah kita akan kuat semangat. Sebab kita tahu Rasulullah juga diuji, Rasulullah juga dibenci, banyak haters, banyak orang tak suka. Tetapi adakah itu menjadi kan dia lemah semangat? Tak. Malah baginda Rasulullah sentiasa bangkit dan sentiasa meletakkan umatnya di hadapan. Iaitu Rasulullah sentiasa mendoakan umatnya menjadi umat yang menjaga agama, bangsa dan negara, dan menjaga Islam sehinggalah hari kiamat kelak, insya-Allah. Okey, Solehah sudahi live pada hari ini dengan ucapan terima kasih sebab support live Solehah, dan terima kasih. Semoga Allah merahmati anda semua dan menjadikan anda kaya jiwa, kaya hati, kaya akhlak dan kaya segala-galanya, insya-Allah. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.